Assalamualaikum dan selamat uh, malam pukul 8:09. Saya tak pasti internet saya ini lancar atau tidak sebab saya dengar saudara Izzat cakap tadi tu terputus-putus. Jadi memang internet tempat saya duduk sekarang ni memang teruk. Saya tak tahu kenapa daripada petang tadi tu memang uh, apa internet handphone saya tak ada langsung ni tapi saya gunakan wireless yang berdekatan. Jadi saya sedang berbengkel sekarang, bengkel program baru. Cuma apa ni, dari lokasi saya ni tidak begitu sesuai sebenarnya. Tapi tak apalah, insyaAllah kita teruskan seperti mana yang dirancang. Saudara Izzat, mohon maklumkanlah kalau terlalu banyak terputus-putus. Saya punya apa ni, kita kata pembentangan ni. Takut tak dengar ke apa kan. Sebab saya memang tak dengar sangat tadi saudara Izzat tu. Mungkin internet kerana teruk ke sebab hujan lebat hari ni. Memang teruk sikit lah. Okey, kita tak adalah nak kita katakan terlalu rigid sebabnya semenjak bermulanya COVID 2020 terutamanya bila kita dah mula PKP dan sebagainya, kita ada banyak orang kata bengkel-bengkel atas talian. Terlalu banyak sangat sebenarnya saya rasa. Sampaikan orang kata apa, hampir setiap organisasi, setiap jabatan mempunyai rakaman-rakaman yang diletakkan di dalam kita kata Facebook page masing-masing. Jadi untuk itu saya rasa yang hari ini kita lebih elok kita buat secara santai dan saya buka kepada utamanya yang ada di dalam Google Meet ni nak bertanya apa-apa berkaitan dengan persediaan fizikal bagi atlet universiti terutamanya dalam situasi sekarang ni lah. Dan kalau ada soalan-soalan daripada Facebook ke, saya minta moderator maklumkan kepada saya dan insyaAllah kita cuba bergerak dari situ daripada soalan. Maksudnya kita memenuhi apa yang anda perlu tahulah berbanding hanya dengar ceramah daripada saya tanpa mengetahui apa sebenarnya tuan-tuan pendengar semua nak, orang kata kan. So saya buka dulu kalau ada apa yang sebenarnya yang diperlukan oleh saudara-saudara semua sebagai atlet di universiti ni. Apa yang anda nak sebenarnya, nak tahu kan. Sebab ada yang di kalangan anda merupakan kita kata apa pelajar sains sukan. Jadi dah ada pengalamannya, dah ada ilmunya pun dah ada sedikit, dah ada yang sudah pun mengambil subjek apa ni soalan fizikal, anatomi, fisiologi, so dia dah ada asas. Jadi sekarang ni kita just nak tengok secara tepat. Saya nampak tadi kawan saya pun ada join. Saya ada jemput juga sebab saya kata untuk memeriahkan malam ni, saya kata kita hanya ada singkat saja tapi saya jemput juga rakan saya ada seorang dua ni untuk bersama-sama kata berbincang dalam ni lah. Ada tadi saya nampak saudara Nur Ikhmah Madrasah ada masuk. So Ikhmah ada? Tak ada? Ada Prof. So bolehlah kita berkongsi dengan apa junior-junior kita ni. Junior, kita rasa macam tu kan. Apa kalau tua patutnya bukan junior, anak-anak murid level anak ni kan. Tapi kita masih muda insya-Allah. So saudara Ikhmah daripada apa ni Jurulatih Kecergasan, kita punya panas sekarang ni dia apa ni Harimau Muda kan. Jadi kita tak nak tanya yang itulah. Kita terus pada persediaan untuk atlet universiti sebagai kita pun bekas atlet. Saya dah panggil seorang dua ni, siapa yang free minta masuk kita boleh bincangkan. Jadi pertama sekali biasanya masalah di kalangan atlet universiti ni macam kalau saya dulu adalah di mana kita kadang-kadang mempunyai masa yang singkat. Masa yang singkat untuk bersedia sebelum the next competition. Sebabnya bukan apa masa singkat ni. Singkat sebab kita ikut semester. Cuti semester kita pun cuti segala-galanya. Lepas tu bila masuk balik, biasanya ada 2-3 bulan, terus kita dah ada masuk dan sebagainya kejohanan. Jadi 2-3 bulan tu biasanya tolak pendaftaran, tolak kelas apa semua, in the end hanya ada mungkin sebulan. Sebulan hanya ada 4 minggu katakan. Jadi bagi saya sebenarnya tidak banyak persiapan fizikal yang boleh dilakukan sebabnya kebiasaannya sekiranya anda ni merupakan atlet yang sudah terlatih untuk mempunyai sebarang perubahan pada fizikal ni kurang-kurang kena ada 12 minggu ke atas. Jadi kalau 4 minggu, 5 minggu sebenarnya kita hanyalah menyediakan fizikal kita mengikut apa yang kita ada je. Cuma kata apa nak improvement tu tak banyak. Itu yang tu kena jelas. Kita janganlah kata apa daripada zero tu nak jadi hero dalam masa 4 minggu. Kalau 4 minggu boleh zero to hero maksudnya ramailah kan boleh jadi juara dunia. Sebab apa? Boleh training setahun. Jadi baseline kita tu orang kata bergantung pada persiapan yang jangka masa panjang tu. Berapa lama yang saudara-saudara semua dah training sebelum ni. Tinggal ke tak tinggal sewaktu cuti dan sebagainya. Tu dari segi sebelum inilah kebiasaannya. Tetapi semenjak kita punya bermula COVID ni, situasi berbeza. COVID ni di mana
ramai juga yang sebelum ni ada tempat latihan dan sebagainya sukar nak pergi dah. Dia ada, kalau sebelum ni dia boleh pergi ke tempat gelanggang dia ke apa ke, sekarang ni ada setengah tempat tutup, tak boleh pergi dan sebagainya. Jadi banyak latihan-latihan fizikal dilakukan di rumah, yang mana tidak semua orang mempunyai persekitaran rumah yang sesuai untuk latihan fizikal. Jadi itu kekangan yang kita ambil kira juga. Ya, sebab itulah dari sudut persediaan, sekiranya atlet berada jauh daripada base, orang kata daripada universiti dan sebagainya, berada macam sekarang ni ramai berada di rumah. Jadi adalah menjadi tanggungjawab sebenarnya untuk ketua pasukan ke jurulatih, sebab universiti ni bergantung. Kalau kita ada yang pasukan mempunyai jurulatih yang tetap, ada yang kadang-kadang diketuai oleh ketua pasukan dia tu, yang itulah leader dia untuk semua benda, termasuk jadi jurulatih. Bergantung. Buat macam sesi sekarang lah, sesi online apa semua ni, persediaan fizikal asas tu kena sentiasa ada. Basic fitness kena buat every week. Cuma mungkin boleh diselaraskan dengan melakukan, orang kata apa, macam virtual training lah, virtual training, tapi benda yang boleh dibuat di rumah. Cuma kalau mengikut kita kata ada beberapa kajian dah dilakukan menunjukkan ada atlet yang mempunyai kemudahan yang mencukupi di rumah, persekitaran dia okey, maka atlet-atlet tersebut tak ada masalah untuk mengekalkan, especially kalau setakat di peringkat competition yang lebih rendah ni lah. Jadi mereka tak ada masalah mengekalkan tahap fizikal yang sederhana tu. Tapi ada majoriti yang lain tidak mampu mengekalkan tahap fizikal tu kerana walaupun nampak macam dia punya volume atau isi padu latihan tu mencukupi, sebab apa, sejam 2 jam training kat rumah kan, tapi kualiti atau intensiti latihan tu tak sampai. Yang tu yang kadang-kadang sukar, tak sampai sebab dia tak cukup alat. Contoh kalau paling simple lah, kalau dekat padang dia boleh sprint 20 meter, 50 meter kan. Jadi bila berada dalam rumah dia nak sprint macam mana? Sama juga dengan dari sudut fizikal fizikal yang membabitkan apa kita kata fizikal dan taktikal. Jadi dia nak sprint pas bola, katakan rugby ataupun bola sepak, sprint pas bola. Tapi sekarang dia nak pas kat siapa? Dalam rumah pula tu, keluasan rumah pun mungkin 20 kali 70. Jadi tak muat. So itu perkara pertama perlu diambil kira sebelum kita cerita berkaitan dengan kecergasan, teori saintifik apa semua. Maksudnya sekarang ni bagaimana nak gunakan pengetahuan saintifik tu untuk adaptasi di dalam situasi sekarang ni, especially training di rumah. Ikhmah, saya rasa saudara Ikhmah dia ada juga apa macam virtual training banyak dikondak untuk pasukan dia. So boleh Ikhmah kalau ada nak share macam mana yang atlet universiti boleh buat juga ni, sama dengan macam mana especially bagi ketua-ketua yang kat sini yang sebenarnya ada jurulatih untuk pasukan dia. Boleh Ikhmah? Boleh boleh Prof. Terima kasih. Boleh. Dengar saya Prof. Terima kasih. Datang kena dengar short notice. Kan? Kita sembang-sembang je lah. Sebenarnya Prof, bukan lama sangat, baru ni je sangat sebab tim saya sendiri pun dilanda COVID. So a few of my players dilanda COVID. So kami pun duduk dalam MSN. Jadi bila 1-2 players ni pun kena COVID positif, so the whole team kita terpaksa quarantine dan balik kepada situasi yang lama. So saya dah start pre-season saya within 6 weeks dan 6 minggu kita start kita punya pre-season, tapi bila dilanda COVID tu balik, so the whole team kena quarantine. Lagi sekali situasi virtual training tu berlaku. Jadi apa yang saya buat, komponen ataupun elemen yang paling penting dalam masa situasi yang singkat ni sebenarnya lebih kepada taktikal. Tapi bila dah berlaku COVID ni, nak cerita taktikal pun tak jadi dah. Jadi nak cerita teknikal pun dah tak jadi dah. Jadi satu part je yang saya boleh improvekan, yang boleh maintain sebenarnya, tak banyak sangat kita boleh improve tapi kita boleh maintain is on physical part. Jadi bila cerita pasal physical ni, untuk ketua macam team captain ataupun coaches yang ada, yang paling utama yang kita boleh buat untuk kita sebenarnya nak kontrol intensity tu agak susah berbanding dengan kita boleh buat heart rate monitoring waktu kita training, tapi benda tu bila kita go continuously agak susah tapi manageable. Kita masih lagi boleh buat. Contoh apa yang saya boleh buat, saya suka buat dia sebenarnya orang nak sebut selalu Tabata training. Tabata tu nama aja. So kita guna time training. Sebenarnya orang buat kajian lain, bila kita ni buat Tabata tu kita guna dah lain pula jadinya. Tapi apa yang saya buat, saya gunakan konsep of timing punya konsep. Ada work rest ratio. Contoh saya bekerja 1 minit, saya rehat 30 second. So within 30 saat yang saya ada itulah saya nak monitor intensity saya sampai atau tak sampai. Cuma saya sebenarnya suka nak cerita bila atlet universiti ni ataupun student atlet ni, satu dan tentulah kita lebih matang, lebih cerdik pandai.
dan kita tahu objektif kita sebenarnya. Jadi nak menipu dalam virtual training tu mungkin kurang sikit. Sebab kita dah tahu lah objektif ni aku buat ni untuk aku ataupun aku buat ni lebih sikit untuk tim aku. Jadi kita akan go for 100%, 110%. So untuk monitor saya rasa untuk team captain lebih mudah lah. Sebab atlet macam Prof cakap awal tadi pun, kebanyakan daripada kita kat sini student tu sendiri, student sains sukan sendiri. Jadi tak susah untuk kita monitor. Berbanding dengan tim saya, bila sebut team training yang team yang sebenar, real world, banyak benda saya nak ke monitor. Even dah ajar 14 kali pun macam nak calculate heart rate, yang 14 kali ke-15 tu tetap nak kena ajar je. So benda ni realitinya yang berlaku dalam dunia lah, dalam real worldnya. Tapi kalau kata student athlete ni, saya rasa lebih mudah lah untuk team captain sendiri organize dan monitor benda tu. Sebab tu lagi satu kita kata, sebab student tu sendiri, satu knowledge tu dia dah ada dan dia tahu objektif dia. Sebab student ni satu tak ada gaji pun. Jadi kalau kata dia macam alah malas lah nak training, dia kalau malas dia malas betul. Dia kalau rajin dia rajin betul lah. So untuk monitor on team captain lebih mudah saya rasa. Yang saya buat based on time, ada work rest ratio, kerja, rehat. Waktu rehat tu kita monitor kita punya heart rate. Sebab beritahu kat kawan-kawan, hari ni kita nak go for 80% kita punya heart rate of maximum heart rate. So dalam 80%, okay, masing-masing kira kita buat calculation. Waktu rest 30 second kita try tu palpate. Cara yang paling mudahnya palpate sendirilah, guna tangan kita ambil heart rate sendiri. Oh capai, aku tak capai lagi Aden, aku tak capai Aden. Okay, hang push lebih sikit lagi. So team captain kan dalam group kita je, jadi hang push lebih sikit, masa berpis tu hang lompat, pergerakan lebih laju sikit. Ni bahasa-bahasa mudah yang kita boleh pakai dekat kita punya teammates lah. So hang buat laju sikit, bagi heart rate hang naik lagi. So hang boleh capai kita punya target heart rate untuk hari ni 80 ke 85%. So ini antara kaedah-kaedah kita boleh buat lah. Dan yang lagi penting tu sebenarnya, bila team captain tu banyak benda dia nak fikir ni. Rumah ni ada, tambah kalau kuarantin dekat rumah ataupun dekat college, dekat asrama, ada ke dekat asrama? Kalau aku nak cerita pakai dumbbell, asrama ni tak ada. Oh, bilik orang ni ada, bilik orang ni tak ada. So satu lagi benda yang dia kena fikir adalah peralatan lah. Selain daripada ruang, peralatan apa yang dia ada. Oh, botol air, semua orang ada botol air. Oh, beg sekolah, semua orang ada beg galas. So ini inisiatif yang dia boleh pakai lah, Prof. Okay, so dia bagusnya bila terima kasihlah Coach Hikmah masuk ni kan. Bagusnya kalau nak tunggu student atlet kita yang bertanya, dia tak tanya ni. Jadi bila ada Coach Hikmah ni, dia dah share tu, saya nak top up sikit lah. Pertamanya kita tengok macam Coach Hikmah cadangkan gunakan yang Tabata tu sebenarnya high intensity interval training lah. Masa rehat, masa kerja. Yang tu sebenarnya antara paling berkesan lah untuk atlet-atlet especially kerana dia development dia cardiovascular endurance ada, kita kata speed endurance pun boleh buat dalam tu, kombinasi semua sekali, speed endurance, speed kita power, so semua boleh masuk. Cuma yang saya nak tekankan kat sini dari segi tempoh masa tu. Ni bergantung kepada sukan lah. Dalam dalam grup ni saya rasa ada pada pelbagai jenis sukan. So contohnya kalau di peringkat awal, macam saya kata tadi persediaan setahun, boleh lah. Kalau setahun tu orang kata masa rehat tu ada kita kata setahun nak prepare. Jadi fasa pertama mungkin 6 minggu, 12 minggu pertama tu nak develop aerobic capacity. Jadi masa rehat dia pun orang kata bermula gradual lah. Masa kerja seminit, maksudnya katakan kita kata berlari dah sprint. Sprint ke tak kisah berapa jarak semua, ataupun push up ke seminit. Lepas tu rehat pun 1 minit. Dan makin lama intensiti tu jadi makin sukar, tahap kesukaran bertambah dengan kita kurangkan sampai ke 30 saat masa rehat, 1 minit buat. Tetapi bergantung juga, katakanlah sukan tersebut dalam situasi sebenar, contohnya dalam bola katakan, setiap kali kita sprint nak kejar bola ataupun dalam rugby ke, kita sprint tu 10 second saja kita sprint untuk kejar dapat bola, lepas tu mungkin kita pass dengan taktik permainan sekarang lah. Jadi bila kita pass tu, maksudnya kita slow down balik, kita slow jog balik sebelum kita sprint pula lepas tu. Jadi dia ada short sprint, short burst, relax, short sprint, short burst, relax. Jadi kalau macam tu mungkin lebih berfaedah kita kata untuk hampir menyerupai permainan sebenar, kita letakkan di mana masa kerja 20 saat. Jadi kalau kita buat push up ke apa ke, selaju mungkin, ataupun squat jump ke selaju mungkin, atau sprint, tak kisah jarak mana, jarak dia kita tak kisah, tapi 20 second, form 20 second, rest 10 second, form 20 second, rest 10 second. Kalau yang Tabata yang sebenar, yang Prof Izumi Tabata buat asal tu, dia buat cycling sebenarnya. Cycling 20 second, 10 second rest. Cycling 20 second, 10 second rest sebanyak 8 kali. Tu dia punya, tu actual Tabata. Tapi lepas ni sekarang ni semua Tabata. Tak apalah. Yang penting dia nak ikut konsep masa rehat, masa kerja tu. So itu high intensity interval training. Boleh amalkan. Yang keduanya bila Coach Hikmah cakap tadi berkaitan dengan pakai apa saja alat yang ada.
So kadang-kadang alat tu tak cukup berat, kita perlukan berat katakan. Sebab ada orang yang dia tengok kadang-kadang dia tengok gambar ke apa ke, dia kata ish atlet national training macam ni je kan. So kadang-kadang kita tak boleh nak summarizekan berdasarkan atau nak buat tanggap berdasarkan apa tanggapan kita tu berdasarkan gambar saja. Tak cukup. Kita kena tahu dekat fasa mana atlet tu berada. Jadi kalau katakan angkat ringan. So angkat ringan pun tak ada masalah. Sebabnya kalau anda buka Google Scholar apa semua tu, cuba cari research atau kajian yang tulis equated volume. Maksudnya light load, heavy load, kan? Bahkan saya pun ada publish 1-2 paper yang berkaitan dengan high load dengan apa low load ni. Maksudnya berat yang ringan, berat yang berat. Jadi kadang-kadang kita bukan nak jadi bodybuilder. Tu yang ada orang terlupa, dia kata oh dia angkat lebih berat apa semua kan. Apa ni national angkat lebih ringan. Tak ada kaitannya. Pasalnya kadang-kadang kalau di fasa terutamanya fasa dah kompetitif semua, mungkin kita tak nak angkat berat, kita nak angkat ringan. Because of speed karakteristik, kita kata speed properties yang kita nak kekalkan. Jadi power properties yang kita nak kekalkan. So sometimes benda tu bergantung pada prestasi satu. Yang keduanya, kajian dah menunjukkan, banyak kajian dah menunjukkan, kajian jangka pendek, kajian jangka panjang yang menunjukkan heavy load dengan light load, angkat berat dengan angkat ringan, kalau volume dia disamakan, dia boleh menghasilkan respons yang hampir sama. Maksudnya force output. Kata kalau buat latihan kekuatan, daya yang dihasilkan tu, guna berat pun boleh hasilkan daya 1000 Newton, guna ringan pun boleh hasilkan 1000 Newton. Jadi dengan cara tu, bermaksud you can train. Awal musim mungkin angkat heavy load, cuma keburukan angkat heavy load akan jadi lembab sikit apa semua. Masuk dekat musim, light load, tapi volume sama. Tu yang orang kata, yang itu yang kadang-kadang orang tak faham konsep saintifik tu. Sama juga bila orang tengok satu lagi ada orang kata repeated sprint ability. Kalau cari research berkaitan repeated sprint, anda boleh gunakan larian yang sama nak develop. Sebab sekarang ni bila jangka masa pendek, kita tak ada masa nak asing-asingkan komponen kecergasan berteraskan kesihatan. Ada 5 nak develop cardiovascular endurance, muscular strength, muscular endurance, flexibility. Kalau pecah semua tu jadi sesi-sesi berlainan, 5 jam saja tak cukup. Jadi dia dah jadi mula combine, especially untuk atlet-atlet ni. Bila combine, katakanlah buat repeated sprint ability. Repeated sprint ability, sprint, pum, sampai ujung patah balik. Tu tanpa bola. Katakan dengan bola, pum, sprint, patah balik. Lepas tu pas bola tu kat orang. Lepas tu sprint, patah balik dengan bola. Dribble pula, kalau buat dribble sekali sewaktu tu 20 meter je. Jadi dalam tu dia ada skill, dia ada agility, dia ada speed. Lepas tu kalau jangka masa rehat, sprint patah balik, rehat 30 saat je. Sprint patah balik 30 saat lagi. Ada pula cardiovascular aerobic power kan. Aerobic power and aerobic capacity. Jadi ada banyak komponen di develop satu masa. So itu salah satu kaedah bagaimana atlet universiti dalam masa singkat ni nak maintain, nak ada start orang kata nak biasakan balik fizikal dengan persediaan untuk competition tu macam tu. Yang keduanya, kalau boleh dalam keadaan dia nak biasakan balik dengan fizikal dengan competition dah dekat ni, gunakan orang kata latihan yang selari dengan sukan dia. Kalau sukan dia kata combat sport, taekwondo, takkanlah nak sprint dengan 10 kilometeran kot. So lebih sesuai untuk kuasa dia, kuasa adalah skipping, skipping. Sebab itu yang dia buat dalam gelanggang pun, skipping and then mungkin punching as aerobic. Kalau tadi coach Ikhmar cakap 1 minute tu mungkin push up ke atau sprint ke, berlari dia dengan bola. Tapi kalau dengan atlet combat mungkin 1 minute punch, rest. Punch, rest. Rest 30 second, punch 1 minute. So benda-benda macam tu lah. Jadi mimic actual sports. Jadi jimat banyak kat situ dah. Cuma bila jangka masa pendek sangat ni, macam persediaan atlet universiti sekarang ni, bulan ni sedia, 2 bulan lagi nak compete dah. Jadi kena ingatlah risiko kecederaan tu tinggi. Kan? Jadi kalau tiba-tiba combine ada power semua sekali, kita tak develop foundation. Kita selalu cakap kepada mana-mana atlet, pastikan foundation anda tu, komponen kecergasan berteraskan kesihatan tu, overall tu dah buat lama, develop walaupun sewaktu cuti semester. Barulah bila dah masuk macam ni boleh terus kepada specific preparation lah, specific adaptation untuk apa yang kita nak tu demand kan. Jadi satu lagi yang saya perasan tadi Coach Ikhmar bercerita pasal COVID. Yang ini saya nak ingatkan jugalah kepada rakan-rakan atlet, COVID ni kadang-kadang ada orang dia kena dia sakit kepala sikit-sikit je. Ataupun ada tak ada simptom. Baru sehari 2 lepas ada juga pesyarah kita yang tak ada simptom. Tiba-tiba dia hantar mesej, oh minta maaf semua, macam sekarang kami sedang berbengkel ni, dia hantar mesej, mohon maaf semua tak dapat join bengkel kerana baru kena COVID. Tapi dia dalam keadaan cergas, sihat. Cuma bila test sebab nak datang khusus kena buat test, tengoklah rupanya positif. Jadi
Kalau macam tu tak apa. Maksudnya tak ada simptom, tak ada apa, lepas tu pulih. Okeylah. Tapi yang kita bimbang adalah mereka-mereka yang mungkin mempunyai risiko-risiko yang tinggi yang kadang-kadang kita tak perasan. Sometimes kita tak pernah buat blood test, kita tak pernah check kita punya kesihatan menyeluruh. Tengok-tengok bila kena ada benda-benda yang lain muncul ke apa kan. Jadi nasihat saya sekiranya kena kuarantin dengan COVID, janganlah, tolonglah berhenti sekejap latihan anda. Okey, anda tanyalah pakar mana pun, fizikal training tu mungkin memudaratkan. Mungkin, bila sebut mungkin tu, maksudnya kalau tiba-tiba jadi, kita tak nak ambil risiko lah. Bahkan boleh mengancam nyawa. Jadi yang itu dapatkan nasihat pakar perubatan. Kalau boleh rehat sepenuhnya. Selepas dah sembuh daripada COVID, dah keluar negatif tu pun, sila dapatkan nasihat pakar perubatan juga. Kalau di UPSI ni dapatkan pusat kesihatan tu, kita ada doktor kita, dia memang cukup arif, dia pun bersenam, dia pun main weightlifting semua. Yang doktor perempuan tu lupa saya. Jadi dia pun faham. Jadi dia boleh bagi nasihat, patut ke tak, ataupun anda patut terus rehat 3 bulan. Jadi kalau competition tu lagi sebulan, dia kata rehat 3 bulan, antara dua, anda lupakan atau anda masuk. Kalau saya, ni pendapat personal saya lah, peribadi saya, lupakanlah pertandingan universiti tu, dia ada apa kalau risikonya tinggi. Sekiranya anda sudah pun kena COVID dan ada benda-benda lain yang di belakang itu. Jadi yang itu kena dapatkan nasihat pakar perubatan. Jangan pula dah kena COVID, kuarantin, tak apa kuarantin, training juga. Kuarantin kat college, berasah pula training. Sebab risiko dah jadi lain. Okey, yang itu pun perlu diingatkan. Walaupun kita kata anda rajin nak training, tapi ingat masa depan tu. Jangan dikorbankan. Tu kena ingat jugalah. Macam Coach Hikmah tak apa, dia jaga pasukan yang ada pasukan perubatan pula jaga. Dia ada seluruh pasukan perubatan, medik macam-macam, ASN dan sebagainya yang monitor player-player dia. Tapi kalau kita takut nanti orang tak perasan. Okey, so saya buka kalau ada yang bertanya apa-apa berkaitan dengan persediaan fizikal lain. Tak ada Tak ada orang nak tanya. Sunyi ke? Suka dengan ceramah ke? Semua pasang patut duk baiki motor, duk makan kan? Macam tu Ada orang kata kalau buat ni bukalah PowerPoint kan. Saya kata saya PowerPoint ni mengajar dalam kelas lah. So sekarang ni dia lebih pada pemahaman konsep. Sebab kita pun macam tu je. Jadi masa tu tak banyak. Ada Coach Din ada dalam ni kalau nak sharing sikit bagaimana dengan Abi ke, atau sebenarnya pengarah pusat sukan kita ni kadang-kadang orang tu lupa dia tu atlet dan sampai sekarang aktif tu, banyak dia boleh share tu, atlet yang berjaya sebenarnya tu kan. Kita punya pengarah pusat sukan kita, siapa saya nak tengok nama dia kat sini tapi tak ada nak panggil. Kalau sudi nak bercakap, suasana background pun okey, bolehlah bercakap kan. Kalau tak janganlah dengan anak duk bising pun kesian juga. Ni Coach Hafizuddin kalau ada ni nak sharing apa-apa kan, so silakanlah. Bagaimana persediaan anda kalau kata sesuatu dengan pasukan rugby ITM ke apa ke universiti, sebab semua ni pernah main universiti semua ni kan. Assalamualaikum doktor. Sorry tak dia buat kamera bahaya. Tak apa okey. Kalau kata yang untuk sharing tu macam Coach Hikmah bagi tahu tadi, bila time COVID ni kita banyak buat dekat online lah. So apa yang kita buat pada online tu still juga kita amalkan prinsip dalam latihan tu lah, yang mana ada progression daripada easiest exercise, kemudian pergi ke intermediate, kemudian pergi ke yang difficult punya exercise. So progression tu kita tak terus jump to orang kata apa, yang difficulties yang tinggi lah. Sebab kita pun dalam masa yang sama kita nak menjaga orang kata apa, condition atlet kita tu, takut ada yang tak biasa buat, takut injured. Okay, then apa yang saya buat lagi, kita modify exercise tu. Contoh bila tak ada beban, so kita menggunakan beban yang ada di sekeliling atlet kita, yang selalu yang ada pada atlet ini. Contohnya macam bag lah, backpack. So dekat backpack tu kita boleh tambah resistance, tambah load, overload punya kata apa, prinsip of training kan. So kat situ load dia macam mana nak tambah, dia akan tambah buku, tambah lagi berat, bagi berat lagi. Dan kita daripada strength, daripada slow tempo kita pergi ke fast tempo, then focus on power. So kita still lagi boleh implement prinsip of exercise tu lah di dalam training, walaupun kita buat training tu bukannya di gymnasium, walaupun kita buat di rumah saja. Dan dari segi monitoring, sebab di sini tak semua atlet, kita dah ajar untuk cara nak tengok heart rate, tapi tak semua
orang kata apa, mahir. So apa yang kita buat adalah SRPE lah. SRPE itu adalah one of yang kita buat untuk nak monitor intensity tu sama ada orang kata apa, achieve ataupun tak, ataupun sampai tak yang kita target tu. Yang tu sebab sedikit lah. Okey. Terima kasih Coach Din. So Coach Hafizuddin Baki adalah merupakan jurulatih kecergasan kita punya rugby kebangsaan. Okey. So ini saya sebenarnya kawan-kawan yang rapat ni tak berapa ramai. Jadi ini antara kawan-kawan yang selalu memberikan saya ilmu. Dia sudi berkongsi ilmu-ilmu dia orang tu, pengalaman dia orang. Sebab kita kalau macam kerja yang macam saya ni, kita mengajar, so kita tidak mampu nak dapatkan keseluruhan benda kita seorang je. Even kita baca banyak buku apa semua pun tak sempat. Kita mengalami sendiri pun kita hanya boleh alami 1-2 benda. Jadi kita kena ambil ilmu juga daripada orang lain, terutamanya bila melibatkan pelbagai sukan supaya student-student saya ni pun dapat benefit banyak lah. Jadi antara paling banyak selalunya berkongsi dengan saya ni, contohnya saya punya rakan Syaril Fly, Rugby, Coach Hafizuddin, Coach Hikmah, adalah beberapa orang yang selalu willing to share, terutamanya yang ramai yang buat PhD Masters dengan saya ni adalah coaches dan juga rakan-rakan atlet dengan saya dulu. Jadi itu yang saya ucapkan terima kasih jugalah kan. Orang kata kadang-kadang dia tak perasan dia minum teh tarik tu, dia bila dia cerita tu kita dapat banyak. Sebabnya bukan semua benda boleh diperolehi dalam buku lah. Ada banyak perkara yang try and error. Sebab before orang kata sebelum sempat orang buat kajian, benda tu kita dah alami dulu, kita tunggu kajian lambat. Jadi kita tanya error tu lah, kau buat macam ni macam mana kan. So macam yang Coach Hafizuddin cakap tadi, salah satunya yang saya lupa nak sentuh tadi sama dengan Coach Hikmat adalah monitoring. Bila kita buat training, kita nak tahu ada progress ke tak, ada peningkatan ke tak, walaupun hanya 4 minggu, 6 minggu ke. So salah satu yang monitor paling penting adalah dari segi sudut intensity, menggunakan kadar nadi. Intensity ni kadar tahap kesukaran lah. So kadar nadi kalau boleh setiap masa ambil kan, ambil cari nadi kat sini. Okey, so cari 2 jari dapat. So setiap kali selepas buat sesuatu atau sebelum start atau bangun pagi tidur, ambil. Semua tu catat. Kalau saya dulu zaman saya sekolah dulu pun tulis je atas kertas. Kan tulis ambil 70, 40, 50, 60 saat. 60 saat 60 saat pula dah. 60 beat untuk denyut, 60 denyut untuk 1 minit. Okey, catat 60 denyut 1 minit. BPM, beat per minit. Yang tu kalau boleh ambil sentiasa. Lepas satu kali sprint ke apa ke, atau buat buat orang kata circuit training ke dalam rumah ke, latihan lita buat dalam rumah tu, habis ambil. Baru lepas punching seminit, ambil berapa nadi. Dengan cara tu kita boleh tahu tahap kecergasan kita kat mana. Kadang-kadang mental kita kuat. Dia ada banyak benda. Contohnya yang SRPE yang Coach Din cakap tadi, dia sebenarnya lebih pada persepsi. Session rate of perceived exertion. Atau iaitu kita punya persepsi pada intensity kita. Orang tanya SRP 1 hingga 10. 10 teruk. Dah nak pengsan dah. 1 ringan je. Orang tanya, rasa macam mana lepas sprint ni semua tu? 4 ringan sangat. 4 ringan sangat. Sekali ambil kadar nadi, nak ambil kau 160 kan. Rupanya dari segi fizikal dia dah berat, tapi sebab mental dia kuat, dia kata ringan. Jadi dengan cara tu barulah kita boleh compare persepsi anda dengan itu kekuatan mental anda dengan kekuatan fizikal sebenar anda. Dan kita kalau boleh nak samakan, nak train supaya sama. Kalau dia kata 4 ringan, heart rate dia pun menunjukkan ringan. Satu lagi intensity dari sudut beban-beban yang diangkat, berapa berat angkat, simpan catatkan. Contohnya set, berapa set buat? Buat 6 set. Hari ni penat buat 3 set je. 3 set latihan bebanan, 3 set, 20 ulangan. Catat 20 rep, 30 set. Semua catatan-catatan tu penting sebab nak kira volume. Isi padu latihan. Tu yang kata tadi, barulah kita tahu isi padu berat dengan ringan ke apa ke semua ke. Kalau tidak, tak boleh calculate. Kan? Formula banyak ada dekat online. Tapi yang penting, data tu kena ada. Sendiri simpan lah. Kan? Biasanya buku 5-5 tu cukup. Kalau macam sekarang ramai orang selalu tanya saya dah buat banyak bengkel yang saya ajar guna Google Form dan sebagainya. Tapi kaedah paling mudah sebenarnya, tulis dalam buku je. Kan? Saya pun sampai sekarang, saya tulis kadang-kadang. Tulis dekat Upsi tiap-tiap tahun bagi diary tu, saya buat tulis benda dekat situ. Dia bagi diary kosong, saya suka kertas kosong tu, saya tulis. Okey, hari ni buat berapa. Macam baru ni saya seminggu lepas saya demam apa semua. So bila start balik, okey berapa. Saya berlari 3 km, berapa catatan masa saya sekarang. 3 km, tiap hari memang buat. Lepas tu Olympic lifting, memang seminggu 2 kali saya buat. So sekarang saya angkat berat berapa. Bench press saya. Semalam angkat tak berat pun, tapi memang rasa pancit. Jadi kita boleh tahu lah prestasi kita. 40 kilo semalam. Bar 20 kilo, weight kiri kanan 10-10, 40. So 40 je. Kan? Ringan sangat, berat badan 80. Jadi catatan tu perlu. Itu pemantauan prestasi. Barulah anda boleh predict
bila nak reducekan ini, kata nak dekat competition nak reduce. Ya ke reduce? Kadang-kadang persepsi kita saja. Jadi yang tu pun kena ada. So itu sharing yang bagus lah daripada Coach Din. Benda ni sebenarnya orang kata logik akal, tapi kadang kita tak buat. Tapi kalau tutup, buang semua nota, buang semua PowerPoint tu, sebenarnya paling simple, senang je. Catat kat kertas kan. Sometimes back to basic kan. Kena ada buku 5-5. Conteng tu mungkin orang lain tak faham, tapi kita faham. Berapa ulangan apa semua tulis. Kadang nadi mesti tahu. Kadang nadi bangun tidur. Bangun je tidur. Jangan bangun terkejut tu. Bangun tidur, ambil slow. Berapa kadang nadi rehat anda? Contohnya saya dah biasa training lama apa semua. Jadi saya sentiasa ambil nadi. Saya tahu kadang nadi saya berapa. Lepas tu bila dah tua ni, dah pergi buat ECG, ECG lah, ECG apa semua. Barulah saya tahu saya ni ada apa kita kata slow heart rate kan. Kita apa ni tiba-tiba lupa pula ada nama dia. So bila slow heart rate, so orang kata tak fit pun tapi 46, 41 kan kadang nadi. So very slow. Macam juara dunia orang kata. Tapi sebenarnya masalah lah very slow heart rate ni. Tapi tu at least kita tahu kerana kita selalu monitor. So benda-benda tu kena ada lah. Jadi monitoring satu, yang keduanya menggunakan macam tadi training yang boleh combine beberapa elemen kecergasan. Anda semua sepatutnya semua atlet yang ada ni, tak kisah anda sains sukan ke bukan, anda kena tahu komponen kecergasan berteraskan kesihatan, komponen kecergasan berteraskan lakuan motor. Boleh buka dekat laman web saya ataupun nurikhwan.com. Page depan sekali saya ada letakkan beberapa PowerPoint percuma bahasa Melayu, komponen kecergasan tu apa semua. Buku pendidikan jasmani sekolah menengah tu ada komponen kecergasan. Jadi boleh tengok situ ataupun type Google je. Jadi dengan cara tu barulah senang. Bradikadia, aku pula lupa. Sakit sendiri pun lupa Sendiri punya sakit, sendiri punya lupa. Orang kata banyak sangat kerja pakai otak ni. Dulu penat fizikal, sekarang penat otak kan. So terima kasih Coach Hikmah. Okey, so jadi bradikadia tu saya punya masalah lah. Tapi senang nak trace bila doktor nak check semua tu sebab history. Dari dulu duk catat berapa kadar nadi, bila doktor check balik betul lah awak ni memang dari dulu kan. Sekarang umur 40 lebih tu dia cakap, kalau tengok pada sekarang saja dia kata saya ada heart attack. Lepas tu tapi dia kata check balik, betul lah you memang bradikadia. Jadi tak boleh lah, takkan tiap-tiap hari dia masuk watt kot kan, sebab tiap-tiap hari 40 lebih. 46, 41 dia dah panik lah. Ni kena masuk watt ni. Tapi that is one of benefit sekiranya kita monitor lah setiap masa. Dan kalau anda nak masuk competition 4 bulan lagi atau sebulan lagi, seminggu 2 minggu sebelum competition biasanya 7 hari lah. 7 days before actual event tu anda dah mula reducekan anda punya volume atau isi padu latihan. Itu kita selalu cerita. Tapi sekarang ni macam mana nak tahu anda berapa isi padu nak reduce tu? Sebab tu kena catat tadi tu. Biasa kalau speed, katakan buat 20 meter sprint, pom 5 kali. So 20 meter darat dengan 5 kali, darat dengan berapa set, itu cumulatively mungkin 5 km keseluruhan atau 10 km keseluruhan dia. Walaupun sprint short-short je tapi total sprint pendek-pendek tetapi total dia 10 km. Jadi kita tahu isi padu dia biasanya seminggu dia akan cover 10 km. Jadi kalau reduce maksudnya kenalah kurangkan jadi 5 km saja. Itu baru cara contoh tahu berapa ni. Sama juga dengan punching. Katakan punch macam combat, pasal UPSI pun ramai yang taekwondo semua. So you buat punching. 1 minit berapa set apa semua catat. Dari situ kita tahu. Biasanya dia buat dalam 1 minggu ada 20 minit total punching kan. So now nak dekat competition nak reduce sikit supaya dia boleh rehat sikit. Bila kita kata tapering tapering ni maksudnya kita reduce training quantity, kita increasekan dia quality dia dan pada masa sama kita increasekan kita punya pemakanan dan sebagainya, recovery lah supaya hari yang competition kita cergas. Yang itu penting kita tahu. Kadar nadi rehat kita berapa supaya kita boleh tahu bahawasanya kita memang reducekan benda tu dan memang kita increasekan kita punya quality of performance ke apa, preparation lah kan. Buat sekali je yang near best time supaya kita ready untuk actual boost performance tu kan, bukan boost actual performance tu. So itu contoh. Ada soalan-soalan lain tak nak tanya? Ini semua benda-benda yang simple tetapi konsep tu kita dah ceritalah kan. Kita kata training yang boleh digunakan menjelang sebab saya tahu anda semua hanya ada sebulan 2 macam tu je setiap kali ni. Bila dipanggil latihan pusat tu biasa sebulan 2 je tinggal. Jadi masa dah singkat. Yang penting nak mengelakkan kecederaan, monitoring tu penting. Maksudnya kalau biasanya tak pernah berlari, tiba-tiba sejak bermula latihan pusat ni, total seminggu tu, setiap hari berlari apa semua, total seminggu tu dah cover sampai 50 km. Anda kena berhati-hati. Sebab kalau dah sampai 50 km, sebelum ni tak pernah berlari, maksudnya secara kumulatifnya,
beban tu, isi padu tu dah jadi tinggi mengejut. Jadi takut nanti masuk minggu keempat dekat competition tu tak boleh nak compete dah. So itu yang ni. So that's why in the end anda sebagai atlet tu yang akan rasa sendiri dah faham tubuh anda. So listen to your body. Kalau dia kata perlu rehat, rehatlah. Tu yang kadang-kadang turun training tapi tidur kat tempat training. Cuma balik ke asal tadi yang berkaitan dengan COVID ni, yang itu sila jaga. Kan? Sila berhati-hati dan sila jaga. Ada situasi di mana training penat-penat, seminggu sebelum competition berkumpul ramai kawan-kawan, konon preparation team apa semua, buka mask, tak jaga SOP dan kena sekali pula COVID. Kena COVID, habis tutup buku yang bertanding tu. So itu pun kena ambil kira. Dan sambil tu saya nak sebutkan juga berkaitan dengan training pakai mask. Okay. So ada yang pernah sebelum ni tanya berkaitan dengan pakai mask, bagus ke tak? Walaupun sekalipun anda pakai mask, so tekanan ada apa, kita kata blood pressure kita semua pun meningkat, kadang-kadang bergantung pada orang. Tapi yang pasti tidak digalakkan. Sebab itulah kerajaan pun dah buat di mana SOP-nya kalau kita bersenam, kita boleh buka. Cuma bila buka ni, dari sudut kita kata COVID sekarang ni, dia saya pun tak pasti yang terkini, tapi kalau tak silap saya yang saya baca, dia memang ada airborne juga. Maksudnya ada, kalau orang tu ada berdekatan, orang yang positif, kalau dia bersin ke bercakap ke dekat dengan kita, dia akan ada di udara sekitar kita tu dalam beberapa second tu kan. Jadi benda tu tetap kena jaga. Walaupun buka kerana supaya anda boleh bernafas untuk selamat anda. Tapi kalau ada berdekatan dengan benda orang, kalau boleh jauhlah, takut terkena pula COVID tu. Jadi sebab tu yang kena pakai balik tu. Kalau biasakan pakai mask, boleh juga biasakan. Maksudnya tubuh mungkin makin fit, tapi takut risiko lain-lain masalah lah kan, kerana tekanan kan, kita dah tutup apa semua, udara susah nak ni apa semua nak masuk. Jadi tu pun perlu diambil kira. Dan sila ikut nasihat-nasihat terkini perubatan lah. Sebab tu sekarang dalam situasi COVID ni, sebenarnya pasukan universiti kita pun amat penting untuk memiliki khidmat nasihat doktor perubatan dari semasa ke semasa tu. Sebab kita tak boleh lari daripada COVID. Daripada SOP dia, yang SOP tu pula yang mungkin memudaratkan kita kerana tutup apa semua ni. Yang keduanya jangkitan. Yang ketiganya kalau dah jangkit, apa nak buat, apa nak jadi kan. Boleh tak training. So macam sekarang kita ada orang kata takut myocarditis lah, darah likat ke apa semua. So benda tu semua saya tak boleh cakap. Saya bukan pakar, tapi kena dengar nasihat daripada yang terkini. Sebabnya pun dia menunggu kajian terkini di peringkat dunia dan sebagainya lah. Benda tu sentiasa update. Seperti mana kata Menteri Kesihatan kita baru ni, ada orang tanya kenapa dulu tahun lepas macam ni tak boleh, tahun ni tak boleh, ataupun tahun lepas tak boleh, sekarang boleh. Semua tu bergantung kepada dapatan penyelidikan terkini. Kan, sebabnya COVID ni benda yang baru. Jadi penyelidikan tu sentiasa evolve, sentiasa berkembang dari semasa ke semasa. Tak bolehlah kita stick dengan satu tu, kita tunggu juga yang terkini. Mungkin hari ni kita cerita ni, esok ada lain pula kan. So jadi COVID dia tak ada satu benda yang tetap, dia sentiasa evolve kata perkembangan itu cepat. Sebab research tengah-tengah berjalan orang kata. Okey, saya buka, ada apa-apa lagi ni daripada tadi? Tak ada soalan ni. Tak ada orang nak tanya. Moderator tak ada ya? Senyap sunyi. Dia betul-betul ceramah kan. So bolehlah. Tapi tak apa. Cuma dari sudut keseluruhan kitanya, bagi saya orang kata persediaan fizikal ni yang pentingnya adalah asas teras tu. Komponen kecergasan berteraskan kesihatan tu, yang itu dahulu. Jadi sepatutnya benda tu dah sebelum ni dah prepare lah. Kalau sekarang anda tak training dulu, tapi tiba-tiba 4 minggu ni nak join kejohanan dah, lupakanlah, tak payahlah penat-penat nak pergi kejar kita kata speed ke agility ke. Kejar dahulu yang teras ni, sebabnya contoh kita katakan kelajuan ataupun kuasa, power. Power datang daripada kuasa tu, datang daripada salah satunya elemen dia lah daya. Tak ada daya yang asas tu, tak adalah kuasa. Sebab kuasa ni menghasilkan daya dalam masa singkat. Jadi kalau tak ada daya, tak adalah kuasa. Daya tu kekuatan. So bina kekuatan anda. So insya-Allah akan adalah nanti power tu walaupun tak develop secara spesifik, akan ada kesan dia juga. Maksudnya dalam masa singkat ni. Kalau anda tiba-tiba nak develop power terus, buat lompatan, buat plyometrik mengejut, so immediately anda mungkin akan mengalami kecederaan. Jadi terus tak boleh compete. So itu kena ingat. Dia situasi sekarang nak elakkan cedera, pada masa sama nak elakkan COVID, pada masa sama nak juga bertanding. Dan bukan setakat bertanding tapi nak menang kan. So benda-benda itulah. So ada apa-apa nak tambah Coach Hikmah, Coach Din yang boleh ni lagi nasihat kepada atlet-atlet universiti ni, UPSI? Prof, Hikmah Prof. Cuma
kadang-kadang saya suka juga macam Prof kata tadi, sebab rakan-rakan saya dulu, classmate, kadang-kadang bila team training, saya selalu tengok ada contoh atlet, classmate kita tapi national player, national athlete, tapi kenapa dia main sukan antara college, sukan antara fakulti, rupanya dia pergi bertanding sukan-sukan ni sebab kadang-kadang dia terlepas team training ataupun training bersama pasukan tu, dia ada 1-2 sesi yang dia terlepas. Jadi dia guna pakai, rupanya dia guna pakai pertandingan-pertandingan kecil di peringkat fakulti, peringkat universiti ni untuk dia participate sebagai latihan tambahan. Maknanya dia pergi bertanding tu, tapi konsep dia yang competitive training sebenarnya. Dia bukan pergi ni nak menang ni, tapi dia gunakan pertandingan-pertandingan kecil ni untuk dia nak tampung balik ni. Yang itu yang team training aku tak pergi, yang ini aku tak, ini aku termiss, yang ini aku ada kelas, ini aku ada exam, yang aku tak pergi, yang ni aku nak tampung melalui pertandingan. Maknanya macam proses kata dia, competitive training. So mungkin juga benda ni kita boleh guna pakai lah kot, sistem cara ni kita boleh pakai juga. Kalau 4 minggu tak sempat lah aku nak pergi, nak angkat cup, nak menang medal, nak naik podium, mungkin susah. Tapi aku gunakan platform ni untuk aku, ini adalah competitive training aku. So aku punya target mungkin lagi 2 kejohanan yang akan datang ke. So mungkin konsep-konsep tu mungkin juga kita boleh guna pakai kot. Satu lagi Coach Mal, rasanya pada masa sama, kalau macam contohlah macam bola kan. So inilah masanya yang macam saya kata yang aku cakap tadi, combine training tu. So pada masa sama sekarang ni tak ada masa dah nak asingkan fitness buat satu time, lepas tu nak main bola pula satu time. Mungkin pada masa sama juga sekarang ni buat tactical tu kena combine sekali dengan fitness. Jadi benda tu pun boleh dibuat. Orang kata dalam bentuk sambil nak training passing apa semua tu, sambil nak training you punya diamond shape, tactical apa semua. So pada masa sama juga itu dianggap sebagai fitness. Ada quantity dia, berapa kali kena sprint pass, lepas tu dah patah balik kan. So combine terus. Ada buat macam tu Coach Umar? Betul Prof. Itu yang kadang-kadang orang tak nampak sebenarnya bila kita pergi friendly match atau macam bola sepak lah, terutama nak cerita pasal bola sepak. Macam tim kami bila pergi dalam pre-season, kita ada friendly match, kita pergi main dengan tim-tim lain. Setengah orang tengok apa hal tim kau pergi pre-season tapi kalah, macam playing kau macam tak ready. Dan sebenarnya intention kita sebagai coach, kita pergi, kita participate ni, sebenarnya kita ambil friendly match tu adalah salah satu latihan high intensity training kita. Hari ni, so dalam seminggu, contoh kita training seminggu, ada hari yang kita akan train on high intensity. Jadi kita ambil kira friendly match tu sebenarnya latihan kita juga, macam Prof cakap tadi. So bukannya setiap kali pergi friendly match tu kira pergi nak menang je. So kadang-kadang kita pergi friendly match tu, intention kita pertama kita dapatkan match fitness kita panggil. Sebab spesifik dah dengan bola. Selama ni kita duduk training je, tapi kali ni kita pergi, ini real game, real situation, real environment, nak bagi player kita dapat, inilah match fitness. So main dan kita ambil kira friendly match tu sebagai kita punya high intensity training, hari yang intensity tinggi. So betul macam Prof cakap tu, benda ni kita selalu implement je pun. Kadang-kadang ada juga atlet yang student ni dia dah buat, cuma kadang-kadang barulah ni cerita ni barulah rupanya boleh kira tu sebagai training rupanya. Sebab dia duk kira yang di sparring tu, dia kira sparring je. Semalam sparring aku kalah lah. Macam taekwondo contoh kan. Kadang-kadang seminggu tu 2 kali coach dia buat sparring, tapi dia beranggapan dia hanya nampak sparring tu hanyalah sparring. Sebenarnya coach dia sendiri terapkan sparring. Sparring tu sebenarnya spesifik dah. Kompetitif punya training kan. So kadang-kadang tu macam tu lah. Bukannya atlet kadang-kadang tak tahu, tapi yang konsep tu yang dia tak tahu sebenarnya. Dia dah buat dah kadang-kadang, tapi dia tak tahu yang tu adalah kompetitif. Bila sparring tu semua elemen ada lah, betul lah. Letih dia lain macam lah. Sebab selama ni duk baru nak coach dia baru cerita pasal cardiovascular endurance dia. So bila dah dekat sangat, tiba-tiba jadual baru keluar, tu yang coach dia tukar. Semua elemen masuk dalam satu masa. Kicking ada, ada break, ada yang continuous, ikut actual time masa bertanding. So intensity dia mungkin lebih tinggi dan semua elemen yang lain tu dia dapatkan. Okay. So sebenarnya yang kita bincang kat sini banyak konsep lah. So konsep ni kepada atlet-atlet yang mendengar ni, ini yang kadang-kadang kalau atlet yang intelijen, terutamanya anda berada di universiti, anda sebenarnya sepatutnya anda adalah atlet-atlet yang intelijen. Maksudnya anda dengar ada konsep, sekarang ni anda Google lah, cari yang detail dia tu nak buat berapa, macam tadi kalau katakan competition training. So kalau training biasa time buat taktikal sikit, rehat panjang ke. So mungkin rehat dipendekkan supaya tekanan tu diberikan juga pada sistem kardiovaskular dan sebagainya. Jadi dia akan lebih fit jugalah. So benda tu pun orang kata
boleh ni lah apa ni perlu diambil kira jugalah kan. Tapi berapa minit nak buat, tu semua boleh Google. Dan di sinilah peranan macam saya sekarang orang selalu tanya. Saya sebenarnya menunggu juga macam atlet universiti kita kan. Kadang-kadang saya ucapkan terima kasih lah pada pusat sukan UPSI. Tiap-tiap tahun panggil untuk ceramah, untuk latihan pusat. Tapi saya menunggu atlet yang kita kadang kita pergi terhege-hege, kita nak bagi ni semua, orang kata apa dia ni nak datang tapi kita bukan nak jadi coach, kita tak nak ambil tugas coach tu. Saya sendiri adalah macam orang kata sport scientist lah. Jadi saya menunggu saudara-saudara semua datang. Okey doktor, baru ni dah kita dengar teori dia, konsep dia. So macam mana kami nak buat? Saya pun nak buat. Macam mana saya nak buat untuk saya punya preparation ni? Apa nak buat kan? So datang, jumpa, kita bolehlah bincang dan createkan satu basic program. Lepas tu anda lah ubah soal balik program tersebut lebih spesifik lagi sebab anda adalah terutamanya pelajar sains sukan. Jadi barulah benda tu apply yang betul-betul saintifik. Maksudnya barulah ada tugas kita sebagai sport scientist untuk buat testing, untuk buat even bagi nasihat kan. That is peranan dia. Yang tu yang kita nak tengok ada. Kita ada fakulti sains sukan, kita ada pusat sukan, kita ada pasukan di atlet tu. Jadi bila lagi kan? Jangan tunggu ceramah untuk konsep saja. Benda tu orang kata sama di universiti lain pun sama. Kita nak tengok benda tu berlaku supaya jadi satu budaya di mana we start to create intelligent athletes kan, thinking athlete orang kata. Okay, so ada satu soalan Rizal Hashim kita. Nama Rizal Hashim. So nak boleh elakkan kekejangan. Yang kekejangan ni biasanya tak cukup electrolyte, tak cukup air. Dua tu je. Jadi minumlah air banyak-banyak. Keep hydrated. Itu yang wajib. Sebab tu kalau boleh dekat tepi padang ke apa ke, letak siap-siap botol air tu setiap, bukannya sekali minum tu satu botol besar habis. Mungkin sedikit demi sedikit. Satu teguk, dua teguk, satu teguk, dua teguk. But always sentiasa ada air. Biasanya kekurangan air yang berlaku kejang-kejang ni kan. Darah jadi likat apa semua. So kita dah training, lactic acid keluar. Jadi air tak cukup. So air itulah akan menjadikan darah lebih cair apa semua. Dan benda tu juga menyebabkan kalau kita belajar kita kata yang mana daripada sains sukan apa semua ni, so anda belajar kalau dalam situasi contraction, muscle contract tu, kalau pada waktu tertentu sliding filament theory tu apa benda-benda sliding filament punya kita kata contraction, suatu contraction ni apa yang berlaku suatu benda tu kan, apa yang berlaku dari sudut dalaman tu. Jadi kalau anda tahu tu, anda tahu pentingnya air. Air tu akan membantu kan. Jadi kekejangan pun ada kaitan dengan tu. Tiba-tiba hilang left. Okay, so jadi minumlah air, keep hydrated supaya sistem fungsi tubuh tu berfungsi dengan baik sepanjang kita punya performance. Tu yang pertamalah, keep hydrated. Tanya Cik Syam ke apa semua ke, yang nutritionist kita memang itulah nasihat dia. Keep hydrated, dan hydrated yang paling bagus sebenarnya adalah air kosong lah. Kan, air mineral tu, itu pun mencukupi. So itu yang penting. Kadang-kadang ada situasi yang mana saya sendiri pun pernah alami. Saya duk cakap, minum air yang carbonated ke apa ke yang recovery tu mungkin lebih baik. Tapi waktu tu saya minum tu, air dia terlalu pekat. Saya makin cramp, bukan saya hilang cramp kan. Kadang-kadang ada juga berlaku. Especially pada situasi yang anda memang dah dehydrated. Jadi kadang-kadang sebab tu air kosong tu dulu kan, penting. Tapi selebihnya boleh tanya nutritionist lah, pemakanan. Dari segi sudut soal fizikal, yang biasanya kita pastikan hanyalah pastikan ada air, itu je kan. Tapi kalau ada situasi-situasi ada orang dia ada benda-benda lain yang orang kata faktor dalaman fizikal dia mungkin dia lebih mudah kejang pada orang lain, yang tu kita kena check lah, baru kita boleh tahu kenapa dia ni selalu kejang. Betul kurang air ke, kurang elektrolit ke, atau ada faktor-faktor lain dari sudut yang mungkin nak dekat injury ke apa kan. Maksudnya tanda-tanda nak injured, orang kata masa dah fatigue ke apa ke, ataupun dan sebagainya lah. Okay, so itu berkaitan dengan kejang lah, terutamanya air lah. Okay, so ada soalan lain? Saya janji nak habis pukul 9 sebab sebenarnya saya sendiri pun dalam bengkel, kami masih berbengkel sehingga pukul 10.30 malam ni. Di sini ramai ni, ada 70 lebih orang pensyarah. Jadi selepas ni saya kena join lah sikit pembentangan ni. Kan di sini secara bersemuka, kami bengkel bersemuka ni, risiko tu tinggi juga ni, takut juga. Okay, so ada kadang-kadang kita join friendly dan pertandingan kecil ni kita punya latihan tambahan, tapi bila hilang dah saya punya message. Kat mana message tadi? Sorry sekejap. In call message. Dan kadang tapi bila banyak kali kalah, player akan rasa tertekan atas kekalahan tersebut. Ada cara lain tak untuk latihan tambahan?
Dia bukan latihan tambahan, dia cuma nak simulasi. Dan kalau dia sampai tahap dia banyak kali kalah dan dia rasa tertekan, itu dah tak jadi simulasi dah tu. Itu dah dari sudut psikologi pula tu yang memudaratkan. Jadi bila buat competition training ni, jangan terlalu kerap dan jangan pula terlalu banyak dalam situasi, contohnya sekarang ni tengah angkat berat, heavy load, hypertrophy phase. Kalau fasa hypertrophy, fasa nak bina otot semua. Time tu lah nak buat 10 kali friendly. Time tu juga 10 kali kalah. 10 kali kalah pula teruk-teruk. Memang letih lah kena bambu kan. So yang tu yang kena calculate berapa kali nak pergi dan potensi menang kalah tu kena ada. Tapi kadang-kadang benda tu juga boleh jadi pemantauan prestasi. Contohnya anda tak sepatutnya kalah, katakan dengan pada pertandingan tu terlalu kecil. Tiba-tiba kalah walaupun dalam keadaan tak berapa fit apa semua, dalam fasa yang bukan competition phase kita, bukan peak kita. Tapi kalau kalah tu maksud ada orang kata penanda ras yang perlu diambil kira lah. Kenapa ni jadi macam ni, kena buat analisis apa semua. Cuma nasihat saya janganlah banyak sangat kan. Itu dah memudaratkan. Kena ingat dia hanyalah simulation dan juga untuk memberikan tubuh persediaan dengan situasi pertandingan sebenar. Tapi jangan pula setiap hari ada. Kalau tanya Coach Hikmah, Coach Din pun rasanya dia orang tak ada friendly tiap-tiap minggu kot. Bukan tiap-tiap minggu, tiap-tiap 2-3 hari. Kejap-kejap nak friendly. Ini dah bukan friendly dah ni. Memudaratkan. Okey, itu ada link kehadiran diberikan di dalam call message dan juga saya rasa dekat Facebook kepada rakan-rakan pelajar, so boleh isikanlah dah pukul 9 malam pun. Jadi saya tak nak panjangkan lagi. Penutup saya hari ini secara sembang santai kita ni, orang kata pertama sekali berdasarkan yang pengalaman sebenar daripada Coach Hikmah, daripada yang di peringkat lebih tinggi lah ni, betul-betul tinggi lah ni, nak kebangsaan kan, dengan Coach Din. Pertama sekali latihan tersebut kombinasi, boleh dikombine pelbagai elemen komponen kecergasan dalam satu jenis latihan je. Paling singkat, paling simple adalah latihan lita sendiri. Latihan lita yang kita buat dalam sekolah tu, lepas push up, buat sit up, lepas buat apa kan, itu semua kombinasi tu sebenarnya membina pelbagai komponen kecergasan. Itu yang pertama. Yang keduanya, penggunaan high intensity interval training, HIIT, ataupun macam Tabata tadi, boleh google kan, banyak video apa semua, pilih yang mana sesuai untuk kita, tetapi kena tengok game kita apa. Kalau bola main 45 minit, tak apa, lain kan. Kalau combat sport 2 minit 3 minit saja dalam gelanggang, lain. So ambil kira tu. Tu combine training. Yang ketiga adalah berkaitan dengan pemantauan, terutamanya keadaan nadi. Sila ambil kes setiap masa. Yang keempat berkaitan dengan pengurusan kejohanan. Kalau dah kejohanan terlalu dekat, janganlah buat friendly banyak-banyak, dah dekat sangat dah. So mungkin dah terlalu friendly dah ni. Tak guna dah nak friendly banyak-banyak, terutamanya bila fizikal belum dia bersedia. Jadi takut friendly tu menyebabkan kecederaan. Jadi yang tu kena ambil kira juga. Jangan pula sibuk sangat nak friendly, tapi friendly tu melemahkan pula semangat player. Jadi pengurusan pun kena ambil kira benda ni. Kan? Tapi mana tahu pengurusan pula dia sibuk nak pilih player. Tapi dalam nak pilih player melalui pertandingan tu, friendly tu, takut nanti player yang dipilih tu injured. Dia menunggu masa je pasal kita dah push dia kan. Tu yang orang kata picking awal walaupun tak ada periodisasi. Kan? Dan seterusnya adalah berkaitan dengan macam tadi soalan berkaitan dengan air apa semua tu, kata keep hydrated. Dan last kali berkaitan dengan keselamatan. Sekarang ni musim COVID, musim penyakit yang banyak, sentiasa keep updated, baca Twitter Kementerian Kesihatan dengan nasihat daripada TV, radio dan sebagainya yang berkaitan dengan input terkini berkaitan dengan COVID-19. So apa nak buat kalau dah terkena COVID, kalau anda seorang aktif macam mana, kalau baru lepas booster, baru lepas second dose, apa patut buat, berapa lama sebenarnya patut rehat, kan tengok WHO punya website, apa nasihat-nasihat untuk orang yang aktif. Sebab kadang-kadang orang aktif risiko pula jadi lebih tinggi kadang-kadang. Kerana ada elemen-elemennya lah yang mungkin trigger tak elok ke apa ke, yang tu kena tengok yang terkini. So ikut nasihat yang sepatutnya. Jadi dan yang terakhir sekali adalah sekarang ni situasi di mana anda sendiri yang menguji anda positif atau tidak COVID. So kalau kesian kepada rakan-rakan pasukan, kalau anda cek anda positif, tolonglah cek setiap masa dan tolonglah report, laporkan. Takut pula ada situasi di mana dia tak nak lapor, alamak positif lah, nanti tak lagi compete kan, aku tak sakit ni, dia pun simpan. So tak nak macam tu So jadi bertanggungjawab. Sebab ni sukan universiti Jepun kan, bukan Jepun, sebab bagi kita penting pasal belum tentu lepas ni kita duduk kat universiti dah. Macam saya lah, duduk di universiti, sekarang aku dah tak duduk di universiti dah, aku duduk di universiti tapi bukan sebagai pelajar. So orang kata dah habis dah belajar tu. Jadi sayanglah kalau terlepas kejohanan, tapi kalau dah
sakit dan sebagainya, kena ambil kira lah benda tu, dan terutama untuk rakan-rakan. Okay, so saudara Izzat, kita punya moderator, saya rasa itu saja daripada saya untuk malam ni. Quite simple konsep, tetapi benda tu sebenarnya yang realitinya lah on the ground yang berlaku sekarang ni. Dan konsep-konsep tu perlu dikukuhkan dengan coach kena carilah macam mana nak buat benda tu kan. So saya pun tak pasti berapa tarikh kejohanan anda ni bila. Tapi terima kasih kepada Pusat Sukan UPSI kerana menjemput saya. Terima kasih pada Datin Ayu, daripada Cik Faiz, atas jemputan dan juga atas terus gigih menyokong atlet-atlet kita, atlet pelajar kita, terutamanya dalam situasi COVID pada ketika ini yang memang mencabarlah training kat rumah dan sebagainya. Dan kepada semua rakan pelajar atlet, sekiranya anda memerlukan khidmat nasihat saya, nak bincang program ke apa ke, WhatsApp saja, maklumkan nombor saya boleh carilah daripada Pusat Sukan ataupun rakan-rakan yang mana ada persaingan sukan tu, WhatsApp. Dan saya ada je dekat pejabat sebenarnya, TI ada selagi mana tak ada PKP, tak ada kuarantin kan. Jadi boleh bersemuka, boleh WhatsApp, boleh Google Meet. Sekarang ni tak susah. Nak tanya tu orang kata saya masukkan dalam appointment je. Okey, boleh kita Google Meet dengan tim kau kan pukul berapa. Kita buat program sekejap saja. So orang kata untuk atlet-atlet kita, untuk rakan pelajar saya sendiri tak ada masalah. So itu saja. Terima kasih daripada saya dan orang kata semoga perkongsian ini bermanfaat dan mohon maaf atas salah silap tercakap tu, mohon maaf lah kalau ada, sebab kita pun live ya kan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Moderator tak muncul-muncul. Moderator ingat habis pukul 10 apa? Prof Ikhwan. Ya, terima kasih. Untuk sharing kita hari ini. I think quite padat jugalah infonya, walaupun sejam je kita buat live ni, tapi banyak jugalah yang Prof kongsikan dengan kami semua. Harapnya nanti adik-adik atlet semua, mana-mana yang nakkan perkongsian program yang lebih semua, bolehlah kontak Prof Ikhwan. Nak nombor insyaAllah saya boleh kongsikan nanti. Terima kasih banyak-banyaklah Prof untuk sesi malam ni. Kita pun tak naklah ganggu masa Prof sebab Prof pun ada bengkel yang lain pula lepas ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Okey, adik-adik semua, mana-mana yang dah bersama dengan Pusat Sukan malam ni, terima kasih diucapkan. Dan kita haraplah apa yang kita dengar pada malam ni boleh dipraktikkan dalam kita punya ni lah, latihan seharian kita untuk menghadapi game-game yang akan datang selepas ni. Dengan berakhirnya sesi itu tadi, maka selesailah program kita pada malam ini. Dan insyaAllah next program kita akan maklumkanlah daripada semasa ke semasa. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih yang join. Dan terima kasih yang masuk yang last minute tu ambil kehadiran je. Terima kasih. Supaya untuk next program yang kita buat, tolong jangan repeat ya. Thank you Cik Rizal. Nanti CPD jangan lupa bagi saya ya. Ya boleh. Moderator hilang lah. Internet hilang tu. Sorry. Ada? Oh ada. Saya ada sedikit masalah lain tadi. Oh ya ke? Kalau tak tadi saya nak jawab tapi saya backup Yati dah masuk dulu. Saya bagi dia cakap lah. Minta maaf lah sebab saya tengok Prof dah tanya-tanya dah semua, saya pun macam alamak siapa pula yang ni saya pun masuk je lah tadi. Tadi internet saya tadi burung langgar, hilang. Tu masuk balik. Tak apalah, apa-apa pun terima kasih lah Izzat jadi moderator. Terima kasih kepada yang join InsyaAllah ada program lagi kita buat lagi. Kita takkan berhenti buat program untuk atlet lah. Kecuali kalau atlet tak nak ilmu then tak boleh nak bantu lah. Itu atas diri sendiri lah. Kita buat semua untuk atlet.
bukan untuk siapa-siapa. Untuk demi opsi kan. Kita nak maju kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, susah kita nak berjaya. Kalau takat bercakap tapi tak mau ambil peluang yang kita buat tu, then rugilah. Okey, terima kasih semua yang hadir. So insyaAllah kita jumpa lagi di next siaran. Cik Aidil nak cakap ke pasal apa? Tak, saya dengan Cik Rizal bagi taklimat tu okey lah. Boleh nanti next sesi Cik Rizal punya program pula saya dengar je. Tak apa, lepas ni saya yang cakap lah. Ni saya bagi orang lain cakap. Aku jadi moderator boleh lah. Okey, tak ada masalah. InsyaAllah nanti kita buat. Kita Okey, boleh buat nanti. Baik, terima kasih. Dah isi link lah. Attendance dah isi belum? Apa dia? Attendance dah isi belum? CBD? Dah. Yang minggu lepas aku tak isi lagi. Yang minggu lepas tengok kat FB. Yang hari tu aku tak link lagi. Boleh lah. Kini nama aku dapat 1 jam jadi ya. Tengok dekat FB. Ada link kat Okay. Nanti aku cek balik. Alright.